Dan dia punya kegembiraan tu bukan sekadar kami je rasa gembira. Allah dah membuka dah pintu untuk menjemput kami ni sebagai Duyufur Rahman pada tahun tu. Masa time tu memang sangat dia bercampur-campur lah perasaan dia. Wish, gembira ada, sayu ada. Ini cerita 8 warga Malaysia yang menerima panggilan Baitullah dengan cara yang cukup unik dan luar biasa. Pengembaraan kami bermula di sini. Pada 2017, Khair Arifin, Zikri Fuad Abdul Salam, Muhammad Izzam Mak Nur, Muhammad Syahuri Zainuddin dan dua wakil media Ahmad Syahuri Mak Jan serta penulis sendiri Abdul Rahman Ahmad. Tidak ketinggalan pasangan suami isteri Jasmi Jantan dan Zuraini Abdul Malik. Kami antara individu paling gembira bercita-cita untuk naik haji dengan cara yang sedikit berbeza. Panggilan ke Tanah Suci sudah pasti ia sesuatu yang cukup istimewa, wajib ke atas mereka yang berkemampuan daripada segi belanja dan tenaga, sekaligus melengkapi 5 rukun Islam yang dituntut kepada setiap mukmin yang bernyawa. Kami bersyukur setelah perancangan yang mengambil masa berbulan-bulan akhirnya menjadi kenyataan, biarpun menyedari bakal berdepan pelbagai rintangan dan cabaran. Kembara ke Tanah Suci kali ini tidak seperti jemaah Malaysia yang lain. Berbekalkan 2 pacuan 4 roda, kami bakal mengharungi perjalanan berbelas-belas ribu kilometer melalui jalan darat. Seperti sudah dijangka, kembara bagi menyahut lambaian Baitullah kali ini penuh dengan dugaan. Ujian yang paling besar ialah apabila mendapat khabar mengenai kegagalan untuk mendapatkan visa haji. Berita itu menyedihkan dan mematikan seketika semangat kami. Segala impian musnah, masing-masing bagaikan hilang hala tuju. Okay, saya akan cuba sekali lagi call Dato' Aziz untuk bertanyakan tentang status visa haji kami, sebab sebelum kita memulakan program ni kita memang ada berjumpa dengan Dato' Aziz dan beliau kata memang tak ada masalah lah untuk kita dapatkan visa haji. Sebab tu kita teruskan program Kembara Inspirasi Haji ni. Namun bila berurusan dengan orang-orang bawah beliau, mereka kata tak dapat visa. Jadi kita pun dah sampai Dubai, kita pun dah travel almost 60,000 km, so kita never give up. Namun kami tidak berputus asa, terus berikhtiar selagi pintu Mekah belum ditutup untuk menerima jemaah haji. Ya. Stem dengan Boni tu ada. Boni. Sini cheers sikit lah. Boleh. Verify kena bawa kopi. Yang kami boleh. Ini jelah, itu saya nak cakap tu, ini simpan sebagai bukti ya. Bukti ya. Orang kosong lah. Boleh. Orang kosong. Orang kosong ada tak tolong. Orang kosong. Anything just call kita orang dia je. Ni boleh. Tak ada masalah. Ini biasa ni, tak ada masalah. Kalau dia ingin dia query, call kita orang je, kita orang akan datang. Tak ada masalah. Okay, Alhamdulillah kami baru saja selesai berurusan dengan Konsulat Jeneral di Dubai, Datuk Yo Bazlan, untuk beberapa perkara. Alhamdulillah, pertamanya kami telah mendapat surat pengesahan atau kebenaran untuk saya bawa balik pasport peserta KIH untuk urusan visa di Embassy Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga kepada Datuk Yo Bazlan kerana telah memberi surat sokongan berkenaan dengan urusan besar dan juga program Kembara Inspirasi Haji ini.
InsyaAllah kita akan bergerak ke airport sekarang dan saya akan pulang seorang diri dengan membawa pasport para peserta untuk urusan visa di sana. Terima kasih. Memang overseas pun ni tak panggilan untuk silvet tu. Naruh keyakinan dan atas ikhtiar dan kesabaran, Yang Maha Esa sentiasa mendengar rintihan hamba-Nya yang dalam kesusahan dan perlukan bantuan. Akhirnya kami berlapan berjaya memperolehi visa atas usaha tabung haji Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur dan Kerajaan Malaysia sendiri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. So secara ringkasnya, kita punya visa ni adalah visa furoda. Maksud visa furoda adalah visa persendirian. Maksud visa persendirian ialah orang persendirian boleh request kepada duta untuk apply untuk visa haji. Jadi dalam kita punya kes ni, tabung haji bantu menguruskan kita punya visa ni. Yang menguruskan ni adalah PA kepada Datuk Aziz seperti yang dia dah janjikan. Dan pun dia beritahu kat PA tu, kau handle benda ni, make sure dia orang ni dapat. Apa cara sekalipun kau buat. Dan alhamdulillah, kita pun telah mendapat sokongan dan juga kerjasama daripada Datuk Seri Jamil Khair Bahrom. Dan yang paling penting di sini ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi untuk mendapat benda ni is not that easy. Siapa-siapa pun boleh apply sebenarnya, tapi dia punya letterhead dia tu. Siapa kau? Tetapi alhamdulillah dengan bantuan dan juga sokongan daripada Kak Zai dengan semua-semualah, banyak pihak yang membantu alhamdulillah. Inilah visa. Sabar, inilah visa. Ia datang bersama hikmah tersendiri mengetuk pintu kesedaran kami bahawa walaupun sebesar gunung masalah dan halangan, namun dengan izin Allah, kun fayakun, semua akan terjadi dalam sekelip mata. Bila ingin menjemput Mak Izam. Ya, Muhammad Izam bin Muhammad Nur. Tengok pasport pun dah kenal. Alhamdulillah. Jumpa Rahman. Tahniah. Beberapa hari sebelum wukuf, kami bersiap sedia untuk ke Tanah Suci setelah hampir seminggu tersadai di Dubai. Dalam keadaan yang suntuk, kami dinasihatkan untuk mengerjakan haji ifrad yang mewajibkan tawaf qudum tanpa perlu melakukan umrah. Di lapangan terbang Dubai, kami sekali lagi diuji mengenai urusan tiket kapal terbang. Namun, percayalah rezeki itu tidak pernah salah alamat. Akhirnya kami berjaya mendapatkan 8 tiket terakhir beberapa jam sebelum pintu masuk ke Jeddah ditutup. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana akhirnya kita berjaya juga menyarungkan ihram. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan bertolak ke Tanah Suci Kota Mekah. Kita akan ke airport Jeddah. Tapi sebelum bertolak, saya selaku ketua delegasi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang sentiasa mendoakan dan menyokong usaha ini, walaupun pada asalnya ataupun pada pemikiran kami pada awalnya ianya hanya berakhir di Dubai ini, namun dengan kuasa Allah, dengan doa serta ikhtiar serta usaha dari semua pihak, dari berbagai pihak, alhamdulillah Allah izinkan, Allah menjemput kita semua untuk ke Tanah Suci ke Kota Mekah. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada Captain dan juga keluarga yang telah banyak membantu ketika kami berada di Dubai ini, serta rakan-rakan beliau, saudara Nick dan juga Kak Long. Alhamdulillah, perancangan Allah itu sangat-sangat cantik, walaupun kita tidak mengenali Captain dan keluarga. Namun alhamdulillah susunan Allah dah atur, segala-galanya itu adalah ketentuan dan aturan Allah. Setibanya di Jeddah, kami sekali lagi tersadai lebih 5 jam di Terminal Haji apabila wakil agensi yang sepatutnya menguruskan kami di Tanah Suci tidak kunjung tiba.
Bayangkan, kami yang tiada kenderaan untuk ke Mekah akhirnya terpaksa menumpang sebuah bas khusus untuk jemaah haji swasta dari Malaysia yang secara kebetulan tidak mempunyai mutawif. Zikri Fuad mengambil peranan sebagai mutawif hingga tiba di sebuah hotel di Mekah. Banyak pengalaman yang ditimba walaupun pada awal perjalanan kami dihurung dengan pelbagai kebimbangan termasuk keselamatan. Setiap kesukaran bertukar indah apabila pengakhirannya adalah kejayaan. Sudah pasti pengembaraan kali ini tidak dapat dilupakan. Kami akui kejayaan menyempurnakan haji dengan cara yang unik ini adalah berkat doa keluarga, rakan taulan dan rakan media sosial yang mengenali kami sebagai ahli pertubuhan kembara amal, PEKA, yang banyak menjalankan kerja amal di dalam dan luar negara, terutamanya di rantau Asia. Atas pengalaman pengembaraan ke beberapa negara di dunia termasuk China, memberi keyakinan dan keberanian kepada kami untuk membuat perjalanan yang lebih jauh. Semoga pengorbanan masa, wang dan harta demi ke Tanah Suci bakal menjadi saham yang dapat menjamin kesempurnaan di akhirat. Kehadiran kami di Tanah Suci itu sendiri menepati firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 27. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serulah kepada semua manusia agar melaksanakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengenderai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Banyak bandar disinggahi dan pelbagai ragam dan gelagat manusia disaksikan, memberi kesedaran betapa besarnya kuasa Allah dalam penciptaan manusia yang mampu bertutur pelbagai bahasa. Bagi Hir, pengembaraan mereka itu membangkitkan kesedaran dan memberi banyak pengajaran mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang kita rancang, apa yang kita impikan selama ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hampir 16,000 kilometer merentasi 10 buah negara, pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, kami ditangkap, kami dibawa ke balai dan pelbagai lagi, kami dihalau daripada masjid, kami dihalang untuk solat di masjid, dan alhamdulillah akhirnya kita bersyukur kepada Allah SWT, kita sampai juga ke bumi kota suci Mekah ini dengan restu dan juga dengan jemputan daripada Allah SWT.
walaupun saat-saat getir di mana kami tidak mendapat visa, yang mana saya sendiri terpaksa pulang membawa pasport rakan-rakan ke Malaysia. Kita ada hanya masa 2 hari saja untuk menguruskan visa tersebut, dan alhamdulillah dengan kerjasama kerajaan Malaysia daripada menteri dan juga daripada Tabah Haji sendiri, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga, bersyukur kepada Allah SWT, kita selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah di sini, alhamdulillah. Pengalaman kami di Tanah Suci terus segar diingatan dan akan menjadi perbualan sepanjang zaman. Malah cerita kami akan dipertuturkan kepada anak, dan daripada anak disebarkan kepada cucu dan seterusnya kepada cicit. Cuma alhamdulillahnya sebabkan sebelum kami sampai ke Tanah Suci Mekah, dah macam-macam cabaran kami lalui, kan? So bagi kami bila dah sampai saja dekat situ, apa saja cabaran semuanya indah-indah belaka. Kan? Sebab kita almost boleh katakan 50-50 lah. Sama ada boleh masuk Mekah ataupun tak boleh masuk Mekah. Dapat masuk tu memang dah satu rahmat yang dah tak terhingga lah nikmatnya. Kini 3 tahun berlalu, pengembaraan kembara inspirasi ke Tanah Suci menerusi jalan darat dan bagaimana ia memberi kesan dalam hidup masing-masing. Alhamdulillah, haji ni punya pasal kita pergi mengembara ni, saya berhenti rokok, saya dah banyak buat aktiviti yang lebih bersifat improvement diri, terutamanya relationship kita dengan Allah SWT, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dan saya dapat rasakan alhamdulillah saya menjadi semakin baik sikit. Dengan family, hubungan dah jadi macam makin sayang lah, dan dengan anak-anak semua. Lepas tu dulu macam nak kerjakan solat tu macam lihat betul nak kena suruh baru nak solat kan. Dulu masa kita leka tu sekarang ni alhamdulillah lah, tak ada dah lagi macam banyak macam dulu. So macam sabar tu banyak kan. Betul, sabar tu. Sabar memang betul. Kata dulu silap sikit je melenting ni kat rumah kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, bila kita jauh perjalanan tu, banyak kita jumpa orang kan, kita banyak bergaul, tengok keadaan macam mana. Jadi saya rasa macam bersyukur lah. Dalam kumpulan itu, satu-satunya pasangan suami isteri ialah Jasni dan Zuraidah yang banyak membantu daripada segi penyediaan makanan untuk kami sepanjang perjalanan. Alhamdulillah, balik daripada haji, bisnes semakin berkembang. Alhamdulillah. So marketing sekarang semakin bagus lah, cantik lah. Alhamdulillah boleh bantu keluarga, boleh bantu suami. Suami pula, apa cerita? Suami. Saya perubahan, rasanya hubungan dengan Allah tu semakin baik lah. Sembahyang pun semakin kerap masjid pun selalu di masjid. Dalam perjalanan yang sejauh ini, perkara yang menjadi kerisauan ialah penyelenggaraan kenderaan. Siang, malam dan setiap saat, kami berdoa agar kedua-dua kenderaan dalam keadaan yang sentiasa baik. Kehadiran Syahuri amat penting kerana beliau mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan kenderaan. Satu tapak dekat bumi Malaysia ni, saya transformkan diri saya. Saya get close dengan isteri saya, dengan anak-anak saya. Daripada dulu lain, amat jauh lah. Bila dah haji ni, dengan keluarga sana, keluarga sini, dua-dua jadi ukhuwah tu kuat. Lebih mendidik saya lebih sabar, lebih tawakal, lebih bersangka baik dengan Allah. Dan paling penting adalah ia menjedarkan saya semakin kita berumur ni, kita akan sama kesihatan kita macam dulu lah. Yang pasti impian untuk menunaikan haji sudah kesampaian buat kami, 8 anak Malaysia yang mencari kelainan daripada pengalaman mengerjakan haji kali ini.
Perjalanan permulaan dan akhir pengembaraan dicoretkan dalam 13 episod yang akan disiarkan setiap minggu. Kami juga mengucapkan jutaan terima kasih lah terutamanya kepada Haji Ara dengan juga Haji Awi dengan komitmen dan penglibatan mereka mewakili bernama. Dapat kita sama-sama menzahirkan, merealisasikan dokumentari 13 episod ni, kerana inilah di antara yang kami boleh infakkan kepada generasi yang akan datang. Banyak perkara yang kami nak kongsikan terutamanya kepada penonton lah. Cuma penglibatan daripada media, bagi saya peranan media sangat penting sebab kita nak lifestyle masyarakat ni kepada yang back to the basic. Nampak kembara ni very simple, walhal pengembaraan inilah merupakan aktiviti para sahabat dan juga para anbiya pada zaman dahulu kala, iaitu kita berhijrah daripada satu tempat, bersuai kenal, menyelami kehidupan masyarakat tersebut, kan. Dan di kesempatan inilah yang kita dapat merakamkan momen-momen ni. So dengan harapan apa yang kami perjuangkan, apa aktiviti yang kami tonjolkan ini tidak berhenti di sini saja.